Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya nak ceritakan tentang satu lagi topik yang agak orang kata apa, kontroversi pada zaman budak-budak dulu. Saya masih ingat lagi atuk saya kata kalau maghrib-maghrib tu jangan lalu bawah pokok ciku. Orang tua-tua dulu-dulu macam-macam dia punya kepercayaan yang pelik-pelik tu. Malam ni topik yang saya bagi iaitu buah ciku sebagai satu amalan pemakanan yang sama ada baik tak baik dengan malam ni. Tapi kita habiskan mitos-mitosnya dahulu. Nombor satu, tanam pokok ciku dekat rumah digalakkan sebenarnya sebab senang dapat ciku tu. Memang akan ada kita berkawan dengan tupai nanti, dengan semut-semut, dengan burung lah. Memang suka betul makanan yang dalam bentuk apa yang dipanggil buah ciku. Dulu buah cikunya kecil-kecil tapi sekarang dah besar-besar. Jadi anak-anak muda yang tak pernah makan buah ciku, ini lebih kurang besar buah apple. Ni jambu pula, apa orang panggil ciku apple ni, dah jadi bulat. Selalunya zaman-zaman kita dulu-dulu dia bujur-bujur, betul tak, macam bola rugby kan. Dan dalamnya selalunya ada banyak biji juga dulu, lebih pada 3, 4, 5. Sekarang dah dikurangkan bijinya sebab ada new orang kata variety, varian yang baru. bukan kata COVID saja ada varian, buah-buahan pun banyak varian. Ni banyak yang telah orang panggil bukanlah GMO ke genetically modified ke, tapi melalui proses-proses kebijaksanaan ahli-ahli, orang kata apa, umpamanya Mardi, mereka buat research dan mereka tut pokok-pokok yang antaranya yang manis, yang besar, yang bulat, yang daripada Siam, daripada overseas pun ada. Dan kalau anda tengok yang daripada Amerika punya, yang type jenis Amerika, lebih kurang dekat 8 kali ganda saiz ni, sampai 3 kilogram buahnya, you bayangkan. Dan ada dah pun ditanam di Indonesia. Okey, kalau anda tengok di sana dipanggil buah sawo. Kita sini kalau kat Kelantan panggil apa? Sawa nila. Ya. Yeah. Kalau sebutannya lain sikit kan, sawo nila di Kelantan tu. Tapi saya kat tempat saya di Seberang Jaya tu ada orang kata apa, di kawasan Kedah, Perlis, semua tu kita panggil buah ciku je. Okey. Jadi tak kira nama, tapi nama panggilan saintifiknya ya Manilkara zavpota. Sebab tu di setengah bahagian di negara-negara tropika ni masih lagi dipanggil sabota. Tapi nama-nama tu tak penting. Kalau you dengar perkataan sapodila pun betul lah tu. Bagi saya masih minat nak cari sawa Amerika, maksudnya buah ciku Amerika besar. Tak tahu rasa dia macam mana kan. Ada orang kata masih lagi ada sikit-sikit lagi berpasir dan sebagainya. Baik, malam ni kita nak habiskan mitos kedua. Nombor satu, mitos kepercayaan jangan jalan bawah pokok ciku, jangan main dengan pokok ciku, jangan duduk bawah maghrib bawah pokok ni. Ada orang percaya yang pokok ni ada benda-benda makhluk halus. Kesukaan antara pokok 5-6 jenis pokok dahulu tu, inilah antara pokok yang benda-benda tu suka bergantung, bergayut dan sebagainya. Jadi anda semua tak payah percaya semua tu. Okay. Tapi tadi ada seorang bagi satu statement mengatakan kalau tanam dekat dengan rumah, ada logiknya juga, bahaya sikit sebab akarnya tu kadang-kadang kuat. Pokok-pokok seperti rambutan, ya, pokok-pokok yang seperti mango, you hati-hati kalau tanam dekat sangat sebab akarnya tu boleh mencungkil keluar simen-simen ataupun asas pada rumah-rumah you tu. Jaga baik-baik. Tapi yang penting ialah boleh tanam pokok ciku kat mana-mana pun yang boleh ditanam, tanam elok-elok sebab saya akan bagi hampir secepat mungkin 15 manfaat. Jadi berbalik kepada mitos mengatakan dia menjadikan batu karang adalah juga tidak betul, sebab yang menjadikan batu karang selalunya nama oxalate. Makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang penuh dengan oxalate, seperti mana anda tahu, sayur-sayuran yang menghijau selalunya ada juga oxalate, seperti bayam, itu kuat dengan oxalate. Dia orang yang senang kena batu karang, hati-hati. Cuma malam ni dengan ciku tak ada masalah.
Okey, ciku tak banyak dan tak tinggi oxalate, dia banyak benda-benda lain lagi yang saya akan list senaraikan sekejap lagi. So, mitos pertama, pokok ciku tak boleh tanam dekat rumah, out. Kata orang nanti rumah tu kosong dan sebagainya, out. Tak betul. Yang bergayut dan bergayat semua tu, itu saya serah pada you, tak payah percaya semua tu. Dan yang penting ialah yang satu lagi, tentang batu karang pun tak betul. Okay, so you jangan nak risau, boleh makan. Untuk nanti saya nak cerita orang diabetik boleh ke tak boleh. Right, so mitos kedua-dua tu adalah tidak betul. Right, so you tenang. Sekarang saya bagi tahu satu biji sebesar ni lebih kurang 70 kalori. Ini besar, selalunya agak kecil sedikit, yang bujur sikit, cuma selalunya tak sampai 50 kalori pun sebiji. Jadi you boleh makan 2 biji sekali lah. Dan boleh tak makan dengan kulit? Ada orang tanya saya, jawapannya boleh, dengan syarat you bersihkan betul-betul. Sebab maklum sajalah bekas tangan orang dan bekas, kalau tak spray tak apa juga. Apapun, saya tak makan dengan kulit lah. Namun kulitnya boleh dimakan, dan sebenarnya lebih banyak vitamin dan mineral yang terlekat di bawah kulit tu sebenarnya. Sebab tu jangan terlalu tebal bila you kupas atau you potong kulitnya tu kan. Bila you nak clean, nak ambil isinya, you buang kulit kan, jangan buang kulit tu banyak sangat, biar nipis je kulit tu, sebab di bawah kulit tu banyak lagi bahan-bahan mineral, vitamin dan zat-zat khasiatnya. Okey, baik. Dalam buah ini terkenal dengan folic acid, dan yang paling tinggi juga selain daripada jambu semalam, vitamin C kan. Kat sini pun ada juga vitamin C dan vitamin A. Bagus, buah-buah ni memang cantik. Okey, cuma yang you tak boleh makan ialah yang saya tahu bijinya, jangan makan. Alright, so baunya sedap, bau ciku betul-betul. Kalau belum masak, berhati-hati dengan getahnya itu, sebab terkenal, kata orang kampung, dan saya pun percaya getah-getah buah ni memang ada dia punya anti nutrient dia, maksudnya anti macam orang boleh allergic kepadanya, terutama sekali kalau you ada masalah alergi kulit ataupun alergi alahan apa-apa, termasuk asma terutama sekali. Ramai juga tadi yang bagi tahu mereka ada pengalaman yang bila makan terlebih sikit buah ciku ni kena apa orang panggil, kena asma. Apapun, fiber banyak, air pun ada, dan dia terkenal untuk penyakit kanser kolon. Siapa yang nak menghindar daripada kena penyakit-penyakit kanser usus, bagus. Untuk menghilangkan constipation, sembelit pun bagus. Untuk nombor satu, list yang saya tulis kat sini ialah dia boleh mengurangkan stres. Jadi jangan-jangan saya cerita nombor satu, makanan atau buah-buahan yang boleh mengurangkan stres. Ini nombor satu adalah mengurangkan stres. Saya ulang lagi sekali, yang tinggi vitamin antaranya yang terbaik kat dalam buah ciku ialah vitamin C. Hampir 40% daripada buah ni kalau vitaminnya terdiri daripada vitamin C. Faham? Digestion bagus sangat, pencernaan sebab dia ada fiber, dan untuk tenaga. Baik, yang ni kita nak kena kupas sedikit sebab ada kaitan dengan diabetes. Orang yang diabetes yang senang kontrol tak apa. Kalau yang susah kontrol, faham tak? Yang maksudnya very sensitive, salah sikit makannya dia senang naik balik. Maka saya cadangkan you berhati-hati dengan buah ni sebab dia terkenal walaupun kalorinya tak tinggi dan glycemic indexnya pun tak tinggi. Maksudnya dia tidak spike, mencepatkan sangat glukos tu, tapi sebab dia orang kata apa, manisnya agak boleh tahan juga kan manisnya. Kalau you dapat yang betul-betul masak tu, maka you kena hati-hati sebab fruktosnya mungkin kandungannya masa dia masak betul tu agak tinggi sikit. So berhati-hati. Tak salah, you boleh makan orang diabetes. Saya cuma kata jangan makan lebih daripada sebiji lah, ya, cukup untuk you puaskan rasa ciku ni. Lagi pula yang bagusnya, dia ada potasium dan ada magnesium. Kalau you dengar perkataan potasium dan magnesium ni, memang bagus sekali untuk kesihatan, terutama sekali untuk jantung. Dan bagi mereka yang tahu, makanan ini ataupun buahan ini adalah untuk mereka yang juga kalau tak sempat makan benda-benda lain, yang ni boleh menggantikan makanan sebab karbohidratnya juga tinggi. Okay, so it is good for you untuk meningkatkan stamina.
Kalau tenaga you jatuh, kalau you lepas exercise gila-gila, you tak tahu apa nak makan, buah nampak ada ciku depan, ambil buah ciku. Okey. Baik. Terkenal juga dia mengurangkan masalah sesama ataupun cold and cough. Maksudnya masalah respiration ni lah, respiratory. Maksudnya paru-paru kita, terutama sekali sesama atau cough and cold ni. Okey, sebab apa? Dia ada banyak vitamin C, saya dah kata tadi. Okey, dan dia terkenal dengan antibakteria, antifungus. Okey, so antivirus juga sebab dia adalah orang panggil anti-inflammation at the same time. Tapi yang penting bagi mereka yang ada menses problem, masalah haid yang tak stabil, kata orang yang berpengalaman, makan buah ciku boleh menstabilkannya. Pendek cerita, dari sudut reproduction lah, kata orang kualiti sperma pun bagus juga. Tapi ini banyak juga buah-buah yang klaim kan. Yang penting, yang benar dan yang saya boleh cepat cerita dengan lebih yakin ialah masalah anemia. Anemia memang boleh dibantu sebab lagi sekali apa saja yang ada folic acid dan iron, makanan atau buahan, kacang ke apa-apa, dia akan cepat membolehkan balik pembinaan you punya red blood cell. Ya, baik. So it's very important. Arthritis disebabkan dia ada anti-inflammation. Orang yang sakit sendi boleh bantu. Jadi macam saya, kalau yang ada gout ni lebih kan makanan ataupun buah-buahan yang jenis macam ni, tak ada masalah. Lagi satu ialah untuk mereka yang masalah saraf, dari segi brain function pun boleh diguna pakai, sebabkan dia ada lagi sekali apa saya katakan, potasium pun memainkan peranan. Baik, B5 ada B5 dalam tu buah ni. Maka siapa-siapa yang ada masalah luka, masalah lepas operation, ini jenis-jenis buah yang boleh kita mempercepatkan recovery, apa orang panggil, pembetulan masalah-masalah luka ataupun masalah-masalah nak cepat sembuh daripada masalah luka. Baik, healing wounds untuk awet muda terkenal sebab dia ada vitamin E at the same time, A, C, E. Ini betul-betul antioksidan. Ada A, ada C, ada E. Jangan main. Dia bagus untuk, kalau ada CE, antioksidan. Berarti dia menghilangkan karat-karat dalam badan kita. Seterusnya bagus untuk kulit kita. Alright. Dan juga ada kajian walaupun belum mendalam untuk usus punya kanser. Maksudnya barah-barah yang boleh anda selalu dengar, cancer of the colon, cancer of the stomach, usus punya kanser tu ada cara dia boleh melawan kanser ni. Jadi bagus untuk mereka yang bekas pesakit kanser pun, untuk supaya tak datang kembali relapse, anda boleh galakkan diri. Alright, lepas tu untuk menghilangkan berat badan, untuk menurunkan blood pressure lagi, dahsyat lah kan. Tapi kalau untuk menurunkan blood pressure ni, saya selalu galakkan you ambil dengan kulitnya sekali, kulit buah ni. Okay, sebab saya nak dia dapat lebih vitamin dan mineral dalam tu. Nombor dua, lebihkan, bukan lebihkan, ambil daunnya, pucuk-pucuknya tu buat teh, daun ciku pula. Baik, ada lagi 3 saja. Alhamdulillah, you boleh faham ni, bagus. Sebab apa? Bagi mereka yang dah berumur sedikit, nak mempertahankan supaya tidak cepat nyanyok, ni antaranya brain health. Okey. Satu lagi, disebabkan dia ada juga kalsium dan copper, ada magnesium dan manganese, dan juga zinc. Nampak tu banyak dia punya kandungan zat-zat trace mineral, dan mineralnya tu maka bagus juga untuk skeleton ataupun untuk tulang, untuk sendi-sendi, maksudnya untuk kita punya bones lah, dan gigi. Dan bagi mereka yang takut pada osteoporosis, ni antara buah yang terbaik. Baik, sekali lagi saya tunjuk bagi mereka yang baru masuk atau lambat masuk, dah ada contoh buah ciku yang berbentuk bulat macam ni, cantik. Okey, so insyaAllah dia memang terkenal dengan polifenolnya, maksudnya ada zat-zat untuk menyihatkan badan. Dia juga lawan free radicals,
Dan untuk orang yang pregnant boleh, yes, tak perlu takut. Dia juga mengurangkan constipation, juga bagus untuk orang-orang pregnant supaya tidak sembelit. Dia juga untuk pregnancy mengurangkan masalah nausea, loya dan muntah-muntah. Okey, ada lagi yang saya ingin ingatkan bagi mereka yang nak menambah kebaikan untuk vision, untuk penglihatan, untuk mata, bagus. Kesihatan mata. Lagi last sekali ialah siapa yang senang kena ulcer of the mouth, ni pecah-pecah mulut, apa orang panggil ulcer lah kan, pecah, tak boleh makan, sakit, pedih bibir-bibir ni, gusi-gusi ni, ni antara yang terbaik. Okay, alright, cukup dulu pada malam ini. Saya dah habis semua. Yang cuma kena hati-hati saya ingatkan tadi ialah kalau you diabetik yang sensitif ataupun you ada asma yang juga belum stabil, asma tu jangan terlalu ambil ciku yang tak masak sebab getah dia tu membahayakan sangat. Dan tentang batu karang, Tok Sabimbang, oxalate-nya tak datang daripada buah ciku. Selalunya oxalate ni dia campur dengan kalsium dan dia akan mix. Kalau sikit-sikit dia akan keluar melalui kita punya najis atau melalui kita punya air kencing. Jadi dia tak akan jadi batu karang. Tapi kalau you ambil juga makanan macam saya kata kan, tinggi dengan oxalate tu, maka contoh kan sayur-sayur yang menghijau, bayam tu semua tu tinggi sangat dan you senang kena batu karang, itu bahaya. Alhamdulillah lah, buah ciku got no problem. Alright, so kita bertemu lagi pada waktu yang terdekat. Alhamdulillah kita sekarang sudah dapat concentrate dan fokus pada program kita, dan tak lama kita ambil, tak sampai 20 minit kita boleh selesaikan cita-cita supaya you dapat ilmu dalam masa sesingkat mungkin. Boleh? Right, semoga hidup kita dunia ni bahagia, akhirat kita syurga, dan supaya kita senang let go untuk feel good all the time. So let go and feel good ya. Okay, bye. Terima kasih.